Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat petang tuan-tuan. Ini dah pun jam pukul. Saya tak pakai jam, lupa bawa jam. Dah 2.50. Hari ni 24 November, hari Rabu. Saya buat inspection. Sebelum ni owner rumah bagi tahu dia punya DB box pernah upgrade. Jadi pada DB box dia main switch ada terbakar. Jadi dia minta saya tengoklah untuk DB box yang dia pernah upgrade. Dan lagi satu owner rumah dia minta saya buka ni. Buka meter ni. Tunjuk dia. Okey, pada TMB bahagian Tanah Merah bolehlah datang buka benda ni, cek ataupun ni ada bangkai cicak. Saya tak boleh buka sebab saya tak ada hak. Ni hak TMB. Saya boleh diambil tindakan oleh TMB kalau buka benda ni. Kalau usik dia punya ni. Jadi saya akan cek dia punya, yang pertama saya akan cek dia punya ding. Sebab owner rumah minta saya cek ding dengan DB. DB sebelum ni pernah upgrade Pernah. Dia berapa lama upgrade cik? Saya 2 tahun. 2 tahun upgrade. Yang untuk main switch tu yang cik bagi tahu tu terbakar lah. Ada spark gitu. Dia ada spark. Dia tak ada tapi terbakar, ada kesel bakar. Sepatut 2 tahun tak boleh jadi gitu. Sebab upgrade DB. DB ada berapa biji DB? Dia ada stok. DB ada sebiji. Tak apa, saya tengok kalau melalui gambar yang cik atas saya tu. Ni cara saya sendirilah. Bila upgrade DB box, dia bila dah tak cukup, bila space dia tak cukup, dia sepatutnya cik kena tambah sub DB. Sepatutnya electrician yang mari buat tu dia kena syorkan tambah sub DB. Bukan letak DB stoker tu pada masa yang sama tu. Tapi atas perbincangan cik dengan electrician tu lah. Cuma itu cara saya lah. Bila dah tak cukup untuk main DB kena upgrade juga. Sebabnya bila buat sub DB, dia mesti kena ada space untuk MCB. Seandainya ada rosak apa-apa, dia mesti ada space. Itu cara dia. Lepas tu, asingkan balik buat sub DB. Boleh, tak ada masalah nak pakai dengan apa. Cuma kebiasaannya bila customer telefon saya melibatkan DB, saya suruh upgrade buat sub DB. Sebab kelebihan sub DB dia tidak akan sama dengan main DB. Jadi saya nak cek ni dulu lah. Saya nak cek dia dulu lah. Okey, ni dia punya chamber. Mula-mula saya akan cek dia punya reading lah berapa ohm. Sebab ni dah lama ni. Mana dia punya kabel dia? Ada tak kabel dia situ? Okey. Kabel ni size 4mm. Mana dia punya owner rumah? Ambil dia. Okey cik. Kalau sini, kalau saya tengok sini lah. Kabel ni, mana cik tahulah cik pernah follow YouTube tu tak? Kabel ni tak follow spek dah. Ni kabel 2.5 ataupun 4mm. Rasanya macam 4mm. Sebab dia kabel okey. Ni dah tak follow spek. Dia sepatut minima 10. Minima 10 ni, kalau kita pakai kabel kecil, seandainya arus bocor daripada rumah, nak buang ke tanah ni, dia tu tak boleh buang, dia tak ada masalah. Cuma kabel yang nak menapung ni. Lama-lama dia akan jadi kerah insulated ni, dia pecah habis. Sebab tu minima ST letak 10mm. Walaupun terbaru daripada buku edisi dia terbaru 2015, 500 ohm. Untuk 500 ohm ni bacaan bila kita tanam root. Tapi kabel tetap 10mm. Dia tidak ada perubahan daripada kabel. Cuma bila saya nak test ni, saya kena buka. Boleh saya akan cek dulu. Boleh. Stop dia. Cik Zah tak pernah cek lagi reading dia. Daripada duduk rumah 2015, 2017 sampai 2021. Maksudnya berapa tahun 4 tahun. Untuk 4 tahun ni, sepatutnya rumah tak ada masalah. Sebab 4 tahun ni bagi saya baru. Jadi ni pertama kali baru nak cek, betul tak? Kalau seandainya saya cek, bila saya set kepada 20, rumah Cik Zan ni dia dapat bawah 500 ohm. Cik tak boleh nak petikai lah. Sebabnya kalau mengikut ST terbaru, dia memang lulus lah 500 ohm. Itu je. Cuma kalau seandainya infinity, maksud infinity kosong, tak ada bacaan. Cik kena upgrade lah. Maksudnya yang kontraktor yang sebelum ni buat tu,
dah gagal dah. Tapi kalau dia buat 500 ohm, Cik Zah tak boleh pertikar lah. Sebab dah tu dah arah daripada ST sendiri, daripada buku edisi 2015 dia pun dia dah tetap lah. Cuma kalau Cik Zah nak tengok buku dengan edisi 2008 dengan saya, boleh. Dia di bawah paras 10 ohm. Minima. Yang terbaik 0 ohm. Cik Zah boleh tengok dekat lah apa, tak ada masalah. Boleh belajar. Okay, mula-mula saya set voltage dalam bumi. Voltage dalam bumi, alhamdulillah selamat. Mesti kena check voltage dalam bumi. Okay, yang kedua saya set kepada 2000. Dapat 109 ohm. Yang ni tak boleh pakai lagi. Saya set pada 200. 200 dapat 110.9 ohm. Bila saya set 20, dia mesti kena dapat bawah parah 500 ohm. Ataupun yang terbaik 0 ohm. Infinity, kosong. Maksudnya yang kontraktor sebelum ni buat pun dah gagal dah. Tak ikut spek. Tak perlu spek langsung dah. Maksud Infinity tu Infinity tak ada baca Maksudnya dia lebih daripada parah 500 ohm lah. Sebab benda ni dia boleh baca Infinity lebih daripada 2000. Sebab benda ni dia boleh detect apabila 2000. Ni 2000. Bila saya set pada 2000, 109 ohm betul tak? Bila saya set kepada 200 ohm, maksudnya edding rumah Cik Zah ni 110 ohm. 110 ohm. Saya set kepada 200. Saya nak check sensitif yang paling kecil lagi, saya kena letak pada 20. Infinity. Maksudnya reading tu dia tidak boleh baca dah. Sebab yang ni kalau reading untuk edding ni bawah parah 20, gun ni saya boleh baca lagi. Tester ni akan boleh baca lagi. Jadi reading rumah Cik Zah ni 110. Kalau 500 tu dibaca. Betul lah. 500 ni sini. Betul lah. 110 ohm. Kalau Cik Zah nak bawah parah 10 ohm, dah gagal lah. Faham lah? Kalau nak bawah parah 500 ohm tu, ni 110 ohm. Bagi jelas dia. Boleh Melainkan reading untuk edding ni, saya set pada 20 infinity. Tak boleh lah. Sebabnya bacaan ni di atas daripada 20 dah. Boleh faham lah? Bila saya set pada 200, baru dia dapat. Itulah. Dia spek dulu bawah 10 ohm. Bawah 10 ohm. 10 ohm minima. Yang terbaik 0 ohm. Tapi selama saya duk buat edding ni, yang saya pernah jumpa sekali 3 ohm di Pasimbah. Tu pun 14 bateru. 14 bateru. 14 selari. 14 bater tak selari. Sebabnya selari ni belum tentu lagi dia boleh masuk. Tak selari lah. Kalau yang boleh masuk selari tu, alhamdulillah lah. Memang bersyukur. Tapi kalau saya boleh buat selarinya, yang pertama yang kejut kabel tu dia. Okay. Yang pertama dekat wiring, kalau Cik Zah tengok wiring rumah kayu tu selari 10 bater direct. Tapi berpeluh lah, sari suntuk lah. Itulah. Kalau pakai tapolin, insyaAllah boleh. Tapolin high quality punya. Itu tak boleh. Dia standard ni. Kalau saya tanya apa ni, kontraktor lah, yang standard. Kalau maksudnya yang dia tak tahu pasal ilmu pembumian. Biasanya kalau untuk single phase dia tanah sebatai. 3 phase dia tanah 3 batai. Dia ikut kepada apa ni, supply ke MB lagi. Dia sebenarnya benda ni tak ada kaitan. Benda ni nak buat arus bocor daripada luar, daripada dalam atau keluar. Check lah ke tu, patutnya check lah. Bila kita pacuk root luar daripada rumah, bila kita pacuk root, bermaksudnya kita dah buka masalah untuk masuk ke dalam rumah. Di kita nak tahu apa musuh edding ni sebenar. Musuh edding kilat. Bila kita pacuk edding, kilat cari dia. Sebab tu kita kena pacuk di bawah 10 ohm. Sebabnya resisten rumah ni dia rendah. Kita kena lebih rendah lagi daripada tu. Bila kita pacuk
bawah reading 10 ohm ataupun 0 ohm terbaik, insya-Allah bila dia kilat ni dia akan pergi kepada root, dia akan teluh ke dalam tanah. Dia tak akan masuk lah. Kita letak pada kita tanah tu berapa. Boleh ya? Jadi saya nak cek DB dah lah. Okey, start. Bismillah. Saya buka topi ni boleh lagi? Ya, boleh. Boleh? Sebabnya rimah. Tak apa, saya dua dah lah. Memang rimah pakai kerja ni. Allah. Ni DB baru upgrade Extension kita tu. Ambil extension kan ni? Oh, ada dah soket kita. Oh. Okey, dari segi DB ni, Cik Zah, dia pakai Maxwell 63, RCCB 63A betul. Sensitivity 0.1 betul. Okey, cuma dia untuk red, yellow, blue. Ni saya tak tengok lagi dalam ni. C32 ada 1, C32, 2, 3, 4, 5. Cuma C32 ni saya nak tahu dia buat litar gelang ataupun radio. Dia boleh pakai C32. Cuma kalau cik tengok pada video-video saya sebelum ni, saya direct bagi tahu 32 tak boleh pakai. Sebabnya untuk litar gelang ataupun radio, looping. Cara dia nak buat. Kalau nak buat untuk litar gelang, dia boleh pakai C32. Kabel 2.5 boleh. Tapi kelemahan dia, semua soket plug hok jadi ring tu, semua bermasalah. Bila ada short, satu MCB short, semua tak boleh guna. Sebab tahu kita buat. Kalau radial, nak pakai radial, MCB C32 boleh. Tapi kena pakai kabel 4mm. Orang tak buat lagi tu. Saya sendiri pun tak buat. Mereka permintaan owner sendiri. Baru saya buat. Okey, ni pernah terbakar ni, Cik? Tak tahu bila lah. Ha? Tak tahu bila lah. Tengok dia cek betul lah. Maksudnya benda ni Cik dah pernah buka lah? Pernah buka cover dia lah. Oh. Tapi tak buka dari, tak buka piece dia. Buka ni lah, casing dia. Buka casing gini lah. Ha. Bakar ni memang kena tukar. Ni main switch. Dia kebiasaannya kalau main switch ni dah bermasalah dah, dia antara live dengan neutral. Live dengan neutral je. Biasanya lah. Cuma saya tak tahu sebab apa. Lepas tu yang kedua melibatkan dia punya terminal tu tak ketat. Bila tak ketat dia jadi spark. Ni nasib baik cik buka. Sebab tu masa cik WhatsApp saya semai buat inspection, saya nak tengok dulu. Biasanya dia tak ketat benda ni. Tak apa, saya cek dulu. Cuma saya nak tahu C32 dia pakai tu apa. Boleh? Saya nak off semua MCB sign daripada C32. Boleh, tak ada guna apa Saya cek voltage dulu je. Okey, voltage TMB ni saya kena cek untuk sehingga pace ke pace 37 ni sehingga 40. Cik tahulah, betul tak? Jadi saya akan cek dulu untuk sehingga pace dia dulu. Buat terpakar ni. Jadi, main entah. Okey. Nak cek saya. Berapa? 232. Tunjuk saya, situ saya. 232. Blue. 231. Yellow. 241. 241. Red. 245. 245. Okey. Red. 245. Yellow. 40. Blue. 232. Okey, pace. Red dengan yellow. 417. 417. Berapa? 417. 417. Red dengan blue.
Paksa 2. Paksa 3. Okey boleh. Red dengan yellow. Paksa 7. Red dengan blue. Paksa 2. Yellow dengan blue. Paksa 3. Yellow dengan blue berapa? Paksa 4. Daripada MCB 235. Atas berapa? 245. Lagi 244. Maksudnya okey cik. Sini. Jangan ambil ke rumah. Okey, ni C32 yang dia saya matikan tadi. Kau flash ya. Dia gear kat MCB. Gear kat MCB buka C32. Buka sasa. Okey, tak nyala. Untuk akaun sini. Yang ni untuk akaun bilik nombor 3 lah sebenarnya dia. Ambil nombor 3. Untuk akaun ni 2.5. Yang ni 2.5. Okeylah. Kalau daripada sini ke sini bolehlah 2.5. Daripada sana nak pergi sana tak boleh. Daripada ni. Daripada switch nak pergi ke akaun. Kalau ni memang tak boleh tu. Kalau cik tanya saya memang tak boleh tu. Sebab dia dah jauh. Okay. Spek DB kalau yang saya tengok okey lah. Alhamdulillah dia buat tu okey. Cuma pakai C32 ni tak boleh lagi lah mana-mana rumah. Macam payment dia kalau 3-piece 32 kurang saya tak tahu dah tu. Mana-mana rumah saya buat inspection pun 32 ni famous. Pergilah mana. Cuma so yang saya jumpa C50. Tu pun surah. Tu gila punya video. Memang habis lepas pada saya upgrade tu. Kisnya asalnya nak pasal kipas je asal. Lepas pada saya cabut saya pakai SIM ni habis tu. Hanya bergantung pada C50. Tu punya video. Tu tak profesional. Memang cari masalah tu. Okay boleh je mana kalau cik nak upgrade. Cuma untuk ni cik nak tukar atau tidak? Tukarlah. Kita tukarlah benda ni. Boleh? Boleh. Okey tuan-tuan ni alang-alang saya cek owner rumah baru bagi tahu. Pindam dia ni bila on switch dia trip. Bila MCB trip cik kena tahu MCB trip ni maksudnya risiko bahaya dia tu dah tinggi. Sebabnya dia touching antara neutral dengan live. Dia bukan earth, dia tidak termasuk kabel bumi. Sebab tu bila benda ni trip, saya ambil test yang kosong, contoh kosong ni. Bila MCB ni trip, bermasuk pendawaian antara live dengan neutral tu, dan memang dah touching, ada short. Memang kena cari lah sebenar. Esok saya nak pergi ke mana ni? Pergi ke Kata Panjang, kes ni. Ni. Kes ni. Ni lampu ya, biasanya lampu dia. On dah switch. On. Okey, kita tengok dia buat api ni 3 phase. On. 3. Kalau single phase dia bahaya. Single phase dia tak ada nak berapi gitu, tak ada nak pecik api ni tu. Ada sini dia 3 phase ni sebab dia live. Dia live dia ada 3, 1 2 3. Live. Sebab tu dia tak boleh touching sebenar. Tapi ni sebenarnya tidak touching antara phase. Ni dia pergi kepada red saja ya. Bukan maksud saya cerita tu dia sentuh antara phase tau. Tapi nak cerita 3 phase. Okey, on balik je dia. Fokus sini je. Nanti sekejap. Okey, anda boleh tengok ni MCB ni akan trip. Okey, on. Okey, trip. Mana punca dia? Dia ni. Ni switch yang trip. Jadi kena cari lah. Tak apa pun saya cari lah. Okey, yang bermasalah ni lampu ni. Lampu 3. Dia looping 3 ni lah, cik.
Okay, kita carilah antara lampu ni. Untuk lampu, kita dah buka dah lampu ni. Kita nak cari yang mana touching. Saya tak detect lagi pada DB. Nanti kejap lagi saya akan detect. Kita buka yang ni lah. Dia looping dengan yang ni last. Dia looping 3? Ejector looping 3. Okay, buka lampu dia dulu. Okay, cabut neutral light dia. Kita nak cari punca dia ni, yang trip. Sebelum ni daripada owner rumah tuan-tuan, cut out dah pernah putus. Cut out pernah putus lah cik Okay, bila cut out putus, ni lah function dia tu sebab main switch terbakar. Okay. Sebab MCB dah tak boleh nak trip, masalah tu besar, main switch pun tak boleh trip, dia pergi kepada cut out. Inilah bahaya dia. Tapi Alhamdulillah, owner rumah ni dia pandai juga dia trip. Boleh je. Okay, jadi saya nak test lah. Okay, on switch. On switch, on switch. Okay, trip. Masih lagi trip. Tutup balik switch dah. Tutup balik switch. Okay, kita akan buka kabel dia. Untuk main switch, saya dah tukar. Cuma kalau ada apa masalah, saya tu balik. Melibatkan main switch ni. Cuma, yang untuk trip tadi, MCB dia, ambil marker. Saya ambil marker pen warna biru. Dah lebih lah. Okay. Ni untuk apa ni? Free. Free deh. Tahu tak? Buka. Tak buka ke memang ni? So, 2, 3, 4. Berapa dia? Mana? Tu ya. Ni? Yang 3 so. Yang 3. Ni? Jalan dah ni. Ni? Ni? Tak mampu kita. Cuba kita lampu dia. Sini. Hidup. Tu lampu tu. Ni. Hidup. Ni? Mampu semua sekali. Okay, on switch dia. On switch dia. Switch apa nak? Okay, beres. Tutup balik. Okay, ni MCB yang saya tanda ni. Masalah. Nanti carilah lah. Sebab dia pun dah fitting lah. Patutnya saya nak buat bypass lagi. Bypass saya nak cari betul tak kabel lah yang masalah. Cuma untuk main switch ni, kena ingat lah. Cik kena ingat lah. Kalau seandainya main switch RCCB 3, mana dia tak pintar antara live dengan neutral. Bila live dengan neutral ni, kalau cik boleh buat sendiri, cari. Cik buat macam saya buat tadi. Off dulu main switch RCCB, ataupun off semua sekali, on switch ke macam saya buat tadi. Lepas tu cari lita yang mana. Okay, untuk lampu ni, yang bermasalah ni. Okay, lampu ni. Neutral dia. Jadi dia ni satu skirt lah. Semua. Dia buat satu skirt. Satu skirt ni, saya tanda tadi. Maksudnya kalau cik kira lampu 2, 4, 6, 8, 9. 10 sekali dengan kipas, satu skirt dia buat. Cuma saya tak pastilah untuk lain tu, bilik-bilik lain apa semua. Yang saya cek ni, untuk setakat ni. Pendawaian antara live dengan neutral, sini, bermula dia. Cuma saya tak, kalau saya dismantle, sini akan gelap. Sebab dia satu neutral. Boleh kalau dia pecah by phase, maksudnya red satu, blue satu, neutral dia tak capur, insyaAllah boleh. Itu lah. Setakat ni lepas tu kalau cik nak buat pendawaian lain untuk sini, tak boleh.
Jadi untuk lain tak ada apa macam dia. Ada apa pun nak tanya kau? Yang masalah. Yang masalah. Sebab cuma selagi cut out ni, biasanya cut out ni dia payah untuk putus. Kena ingat cik, bila cut out boleh putus, bermaksudnya pendawai dalam rumah tu memang betul-betul bermasalah. Carilah mana-mana electrician, suruh dia check. Sekurang-kurangnya dia ada alat. Itu ya. Bukan pergi bawa test pen. Jangan guna. Jenis electrician pergi guna test pen ni memang bermasalah. Itu ya. Jadi saya setakat ni saya mati. Tak apalah. Pokoknya cik tahu dah masalah dia. On switch tu di sini. Atau nak saya cabut kabel dia. Nak saya cabut kabel dia. Tapi kabel dia satu hari dia. Pasal bila satu skirt ni tak pasal ya. Ada guna. Cuma dia ada dua pilihan. Cabut live lagi selamat. Mampu juga semua benda ni. Cabut neutral sama juga mampu juga. Cuma saya tidak sure ke cabut lah. Padahal kalau cik asal nak cabut. Off dulu. Cuma kalau off sini gelap. Faham tak? Jadi itulah. Setakat ni untuk D, cik dah tahu berapa berapa. Cuma ada apa-apa telefon balik.